bincangkan fiqh tandas. Itulah yang bakal kita bincangkan bersama tetamu yang kami bawa khas ke studio. Dan anda juga boleh berinteraksi dengan kami di talian 03-2050-4585. Saya ulangi, di talian ketika ini ataupun di TV ketika ini 2050-4585. Dialkan 03 kalau anda berada di luar Kuala Lumpur. Baik, kami bawa dua tetamu yang akan bercakap tentang fiqh tandas ini. Yang berbahagia Ustaz Fadlan Muhammad Osman, pensyarah Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah dari UKM. Selamat datang Ustaz. Dan juga di ujung sana Ustaz Fathul Bari Mak Jaya yang Ketua Pertubuhan Kebajikan Al-Kalam Negeri Perlis. Selamat datang Ustaz. Dan pastinya kalau kita lihat tajuk yang bakal kita bincangkan ini, tentu akan memberikan sesuatu input yang cukup baik pada kita. Dan kita akan berbincang secara baik dan anda juga boleh mengutarakan soalan-soalan yang bakal dijawab oleh dua tetamu saya ini. Baik, saya nak mulakan dengan Ustaz Fadlan. Kalau kita lihat Ustaz, tajuknya sudah memberikan suatu definisi yang cukup kadang-kadang suka juga untuk kita faham apakah fiqh tandas ini. Dan mungkin juga Ustaz dapat terangkan tentang kepentingan tajuk ini kepada masyarakat umum, khususnya umat Islam keseluruhannya. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada Encik Dahlan sebagai pengurusi majlis pada malam ini. Rakan saya Ustaz Fathul Bari, penonton yang saya hormati sekalian, berkenaan dengan fiqh tandas, mungkin ramai yang tertanya kenapa tajuk ini yang diutarakan. Seperti ramai yang bertanya kepada saya apabila saya kata nak bincangkan perkara ini. Saya teringat pada beberapa dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Pertama sekali ialah berkenaan dengan kesempurnaan agama. Kita dapat tahu bahawa ada ayat yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah satu cara hidup yang sempurna merangkumi kehidupan dunia dan juga akhirat. Ayat yang boleh kita nyatakan di sini ialah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Aku telah sempurnakan untuk kamu nikmatku dan aku telah meredai untuk kamu Islam sebagai din, sebagai cara hidup. Okay. Jadi ini yang ingin saya sampaikan di sini, bahawa Islam merangkumi apa sahaja yang kita fikirkan, sama ada dunia ataupun akhirat. Dan seperti dalam satu hadis, Salman Al-Farisi pernah ditanya, "Allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi kamu telah mengajar kamu semua perkara, termasuklah berkaitan dengan tandas. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, "Ajal, ya, betul. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblah li gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin." Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang kami daripada menghadap kiblat semasa buang air besar ataupun buang air kecil, dan juga Nabi telah melarang kami dari beristinja, membersihkan kemaluan menggunakan tangan kanan, ataupun an-nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Dan Nabi juga melarang kami daripada menyucikan kemaluan menggunakan kurang daripada 3 batu. Atau nastanjia biraji'in. Dan Nabi juga melarang kita daripada menggunakan najis binatang, okay, ataupun menggunakan tulang atau bi'azmin. Jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, merupakan hadis yang sahih, menjelaskan kepada kita bahawa Rasulullah SAW, agama yang diberikan oleh Allah kepadanya, yang disampaikan oleh baginda kepada kita semua adalah agama yang cukup sempurna. Sekecil-kecil perkara pun akan dihuraikan dan terdapat dalam agama Islam. Baik, Ustaz, kita akan berbincang panjang dengan Ustaz Fadlan selepas ini. Itu permulaan mukadimah daripada Ustaz Fadlan Muhammad Osman. Dan pastinya anda juga berpeluang untuk bersama kami seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, 03-2050-4585. Lontarkan apa saja. Kadang-kadang soal buang air ni Ustaz, kita lebih berpandukan kepada adab dan tidak beradab. Kadang-kadang kita buat ikut suka hati kita, kerana dalam Islam ini sebenarnya yang memupuk suatu, orang kata, disiplin yang cukup baik demi kepentingan umat Islam sejagat. Baik, saya nak berpindah kepada Ustaz Fathul Bari. Kebersihan memang menjadi satu kepentingan kepada umat Islam. Jadi nak kita huraikan dalam soal adat dan juga adab membuang air ni, fiqh tandas akan menyentuh soal kepentingan kebersihan umat Islam. Silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengurusi, Cik Dahlan,
seterusnya ahli panel yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Fadlan, sidang penonton yang dikasihi sekalian. Jadi rentetan daripada apa yang dibicarakan ataupun yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Fadlan sebentar tadi berkenaan dengan kesempurnaan agama Islam. Dari sudut kebersihan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah At-Taubah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mencintai hamba-hambanya yang suka bertaubat dan amat mencintai hamba-hambanya yang suka membersihkan diri. Jadi ini menunjukkan betapa Islam merupakan agama yang amat-amat mencintai kebersihan. Bahkan kita perlu melihat Islam itu ataupun kebersihan itu dari sudut yang lebih luas. Tuan pengusi, seperti mana kadang-kadang orang tertumpu bila kita membicarakan isu kebersihan, dilihat pada kebersihan dari sudut fizikal semata-mata. Bahkan dilihat daripada kebersihan diri sendiri. Akan tetapi Islam bukan saja melihat kepada kebersihan dari sudut fizikal, bahkan Islam juga melihat kebersihan dari sudut rohani itu sendiri. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Abi Malik Al-Ash'ari, qala Rasulullah SAW, "At-tuhuru syatrul iman." Yaitu daripada Abu Malik Al-Ash'ari, beliau berkata telah bersabda Rasul SAW bahawasanya bersuci itu, membersihkan diri itu merupakan sebahagian daripada iman. Maka para ulama apabila mengulas hadis ini, ada beberapa pandangan ataupun beberapa ulasan terhadap erti at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu merupakan sebahagian daripada iman. Ada yang berkata yang diartikan di sini menunjukkan bahawasanya bersuci itu memang sebahagian daripada iman. Apabila kita bersuci berarti kita melaksanakan amalan yang saleh. Apabila kita melaksanakan amalan yang saleh, maka ia akan membantu meningkatkan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian daripada para ulama mengulas yang diartikan dengan bersuci itu sebahagian daripada iman adalah iman itu bersuci itu menyebabkan amalan-amalan maksiat kita yang telah lalu dihapuskan. Seperti mana di dalam hadis-hadis daripada Nabi SAW seperti tentang wuduk contohnya. Setiap titisan air daripada wuduk kita diampunkan dosa-dosa yang kecil. Kemudian juga sebahagian daripada pandangan ulama juga yang diartikan dengan iman di sini adalah salat. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman, berarti bersuci itu sebahagian daripada salat. Kerana seperti mana yang telah kita maklumi, syarat sah bagi setiap salat adalah bersuci. Maka ini menunjukkan bahawasanya seperti mana ya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan iman kalian. Di mana yang diartikan dengan iman di sini adalah salat. Maka di sini kita lihat betapa Islam merupakan agama yang amat-amat mementingkan kebersihan. Seperti mana satu contoh lagi tuan pengurusi, apabila seseorang itu memeluk agama Islam, antara perkara pertama yang diperintah oleh Nabi SAW iaitu penyucian akidahnya dengan penyebutan La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Kemudian penyucian yang kedua adalah dari sudut jasmaninya. Itu kata Nabi SAW, "Irtasil", maka mandilah. Apabila seseorang itu memeluk agama Islam, dia perlu mandi, waqtatin, dan bersunat. Dan kemudian yang ketiga, wahdiq anka ra'sa ataupun sya'ar al-kufr, iaitu cukurlah daripadanya bulu-bulu kekufuran. Itu kata Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, itu satu pandangan ataupun penjelasan yang cukup jelas daripada yang berbagai Ustaz Fathul Bari. Kita nak beralih kepada Ustaz Fadlan. Kalau melihat dari segi apa yang dinyatakan oleh Ustaz Fathul Bari sebentar tadi Ustaz, kedudukan dan kepentingan kebersihan dalam Islam ini memanglah dipandang tinggi darjatnya. Mungkin juga Ustaz dapat menyambung secara orang kata lebih detail tentang ini, kerana inilah kepentingan yang harus diberi pendekatan oleh umat Islam secara keseluruhannya. Silakan Ustaz. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita pelbagai adab yang perlu kita laksanakan apabila kita pergi ke tandas ataupun apabila kita pergi untuk buang air kecil dan juga air besar. Perkaranya agak banyak, tetapi apa yang boleh saya kongsikan bersama dengan penonton sekalian pada malam ni, mungkin saya akan pilihkan 2 ataupun 3 yang berkaitan, yang saya rasakan penting. Antaranya ialah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bacaan, zikir, doa. Sebelum kita masuk tandas, kita diajar untuk membaca beberapa bacaan yang ringkas. Antaranya ialah bismillah. Dalam satu hadis, "Satru ma baina a'yunil jin
wa aurati bani